Assalamualaikum murid-murid semua. Kita berjumpa lagi dalam PDPR dalam tajuk pelajaran amalan lazim pada pelajaran 5 tajuk sambungan Al-Quran. Tapi sebelum kita memulakan pembelajaran, kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. Kita baca beramai-ramai ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahirabbilalamin. Amin. Semoga sepanjang sesi pembelajaran kita hari ini Allah memberikan kita kerahmatan dan memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk tajuk hari ini, hari Rabu 6 Oktober 2021, anak-anak semua boleh buka pada pelajaran sebelum ni, pelajaran 5, tajuk Al-Quran. Kita dah belajar apakah arti Al-Quran dan juga adab-adab sebelum kita hendak membaca Al-Quran. Jadi hari ini kita akan sambung pada muka surat 26. Okey, boleh buka ya semua kitab amalan lazim pada muka surat 26. Tajuk yang kedua iaitu adab ketika kita membaca Al-Quran. Sebelum ni kita belajar adab sebelum nak membaca Al-Quran. So hari ni ketika, maksudnya sedang membaca Al-Quran. Apakah adab yang kita perlu lakukan daripada permulaan sehinggalah selesai. Okey, kita tengok pada nombor yang pertama, alif, barober, sin ya hasih, bersih. Apa maksud bersih? Bersih itu suci lah kan. Berpakaian yang bersih dan menutup aurat dan membaca Al-Quran juga di tempat yang bersih. Bukan pakaian je bersih. Bukan bersih dan menutup aurat. Tempat yang kita nak duduk ketika hendak baca Al-Quran tu pun kena bersih juga. Dan dalam keadaan suasana yang tenang dan baik, baru kita rasa selesa nak membaca Al-Quran atau iqra' di tempat yang kita duduk. Okey. Yang kedua, ba. Dal waudu, dal waqaf duduk. Mim ngameng, ha alif ha dal padap menghadap, qaf bakib lam talat kiblat duduk menghadap kiblat. Apa hukumnya kita duduk hendak membaca Al-Quran atau iqra' ketika menghadap kiblat? Hukumnya adalah sunat. Depan tu ada perkataan sunat, sin su nun ta marbutah tu sunat. Sunat tu maksudnya bila kita lakukan adalah itu adalah sunnah Rasulullah. Jadi kita lakukan dapat pahala. Jadi duduk menghadap kiblat dah kita dapat pahala. Sunat menghadap ke arah kiblat ketika membaca Al-Quran. Okey, yang ketiga, ta. Ta yang tinggayagi kaf nun kan, tinggikan. Kaf ke dal waudu, dal waw qaf dal waudu, dal waudu qaf nun kan, kedudukan. Alif lam al qaf rakur hamzah alif nun an, Al-Quran. Tinggikan kedudukan Al-Quran. Maksudnya bila kita duduk tu dah bersedia dengan menghadap kiblat, dah duduk, tinggikan Al-Quran tu daripada paras kita duduk. Supaya kita nak memuliakan Al-Quran lah kan. Okey, kita baca. Memuliakan Al-Quran. Itu dengan cara memuliakan Al-Quran, kita meninggikan kedudukannya. Meninggikan kedudukan Al-Quran ketika dibaca, iaitu tidak meletakkannya terlalu bawah. Maksudnya kita tak bolehlah letak di lantai. Kita duduk bersila, lepas tu Al-Quran tu letak je dekat lantai, tak boleh. Dan yang terbaik kedudukannya adalah atas daripada pusat kita. So mana paras pusat? Atas melebihi pusat. Itu yang paling baik. Maksudnya kita duduk bersila ataupun kita duduk atas atas meja. Kita duduk kat kerusi, so Al-Quran tu dekat atas meja. Begitu.
Jadi tinggi daripada aras pusat kita. Tu yang paling sebaik-baiknya lah. Ataupun atas rehal pun boleh juga. Okay, yang keempat mim mimem ba alif ba caca membaca ta'uz. Ta'uz tu iaitu tu dalam kurungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat hukumnya kita membaca ta'uz. Kebiasaannya memang kita baca pun kan sebelum nak memulakan bacaan. Okay, yang kelima jim iaitu tajwid. Jim mauju ya dal tajwid. Membaca Al-Quran dengan menjaga hukum tajwidnya. Okay. Ini lagi-lagi lah kalau kita dah baca Al-Quran. Al-Quran kena, bila kita membaca Al-Quran, kita kena jaga tajwid yang kita baca. Mahraj, tempat keluar huruf, sebutan pun kena sebut huruf tu dengan sebutan yang betul. Tak boleh main sebut aja. Kalau huruf Qaf, sebut dengan betul Qaf. Bukan kaf, tak boleh. Kalau Qaf. Kalau kaf. Dia ada perbezaan sebutan. Setiap sebutan huruf tu berbeza. Jadi kena sebut dengan betul. Bagi setiap huruf. Dan menjelaskan setiap sebutan-sebutannya. Jadi kita kena baca dengan betul lah. Supaya tidak salah sebutan, tidak salah makna maksud dalam bahasa Arab dalam Al-Quran itu. Okay? Kalau salah sebut, dah berdosa dah hukumnya. Jadi kena sebut bacaan setiap Quran tu tajwidnya mestilah betul. Okay, yang keenam taro tertaya batib tertib dal alif nun dan taro tartaya lam til tartil tertib dan tartil. Apa tu? Tertib dan tartil, dua benda yang berbeza. Okay, kita baca. Membaca Al-Quran dengan penuh tertib. Maksudnya kita baca dengan sehabis baik. Kita duduk. Macam mana keadaan duduk. Memulakan setiap patah bacaan dengan ta'uz. Kemudian lafaz basmalah. Kemudian kita sebut satu persatu dengan tertib. Mengikut susunan setiap baris yang kita membacanya itu. Tidaklah baca dengan keadaan tunggal langgang, kelang kabut dan sebagainya. Sebutan pun kena jelas. Okay, yang seterusnya membaca Al-Quran dengan tartil. Apa tu tartil? Iaitu dalam kurungan memenuhi hukum hakam bacaan Al-Quran. Kena sebut dengan sebutan yang betul, mengikut hukum tajwid yang betul. Bacaannya tidak terlalu, lafaz bacaan tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Bacaannya mestilah cermat. Satu persatu, bukan satu persatu tu bermakna terlalu lambat sangat, tidak. Bukan. Sedang-sedang, biasa-biasa je. Dan tidak tergesa-gesa dengan terlalu cepat bacaannya sehingga dia melanggar semua hukum tajwid dalam setiap patah perkataan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tidak boleh baca dengan tergopoh-gapah dan terlalu cepat untuk menghabiskannya pun tak boleh juga. Jadi kena bacalah dengan tertib, dengan susunan yang betul, dengan tartil. Begitu. Okey? Yang seterusnya kita pergi pada muka surat 27. Anak-anak boleh buka juga ya muka surat 27 sekarang. Okey, atas sekali. Penghayatan. Ya alif ya tanun tan penghayatan. Penghayatan. Apa maksud penghayatan? Okay, maksud penghayatan adalah fokus atau fokus. Fokus ketika membaca Al-Quran. Bukannya nak bergurau, nak bermain dengan kawan-kawan sebelah, berbual-bual. Tidak. Okay, fokus. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, kita kena hormat dengan Al-Quran. Kerana apa? Sebelum ni kita dah belajar, Al-Quran itu bukan kitab biasa-biasa. Itu adalah kalamullah. Kata-kata dari Allah yang ditulis. Jadi kita kena menghormati Al-Quran dan Al-Quran itu adalah syafaat yang boleh membantu kita di akhirat kelak. Jadi kita kena menghormati Al-Quran. Okay? Jadi kita kena fokus ketika membaca Al-Quran. Membaca dengan penuh penghayatan bagi setiap patah ayat Al-Quran yang kita sebut, yang kita baca dalam Al-Quran tersebut. Dan berusaha untuk membaca Al-Quran sehingga menimbulkan kesan di dalam hati.
kalau boleh ketika kita membaca Al-Quran tu sepatah demi sepatah, kalau kita memahami makna maksud dalam setiap penceritaan dalam Al-Quran tu, kita merasa dalam hati kita rasa sedih, ada rasa yang kita nak lebih tahu kenapa, apa peristiwa yang berlaku dalam cerita Al-Quran, dalam kisah-kisah dalam Al-Quran kita boleh tahu macam-macam. Cuma kita tak tahu faham maknanya sebab dia ditulis dalam bahasa Arab. Jadi kita boleh bacalah tafsirannya atau maknanya, kitab tafsir ada jual di kedai. Jadi boleh anak-anak baca. Kalau tak ada kat rumah boleh minta ibu ayah belikan. Kalau ada bagus, ambil baca. Apa kisah tentang surah Al-Fatihah, apa kisah tentang surah Al-Baqarah, apa kisah surah yang lain-lain. Jadi kita boleh tahu itu kisahnya. Okay? Dia menghayati apa yang tertulis dalam setiap surah-surah yang Allah turunkan. Okey, kita sambung yang ketiga bawah. Tajuk yang ketiga adalah adab-adab sin selam lepas simpas selepas, adab-adab selepas membaca Al-Quran. Tadi ketika atau sedang membaca Al-Quran. Ini sekarang selepas. Maksudnya kita dah habis membaca Al-Quran. Okey, ada satu. Yang pertama alif. Dal, do, ain, alif, hamzah, doa. Maksudnya kita kena berdoa selepas membaca Al-Quran. Berdoa setelah selesai membaca Al-Quran kerana waktu tersebut merupakan di antara waktu mustajab. Mustajab tu maksudnya waktu yang Allah dengar doanya. Dengar doa kita. Apa yang kita minta dengan Allah. Jadi waktu yang paling baik selepas membaca Al-Quran. Jadi kita baca Quran tu dengan rasa ikhlas kerana niat kerana Allah Ta'ala. Dah habis sadaqallahul azim. Kemudian kita baca doa. Kita berdoa lah ni. Inilah doanya. Nampak tak warna hijau tu? Doa selepas membaca Al-Quran. Kalau anak-anak dah tahu, kita boleh baca bersama-sama. Dan dia ada nazamnya. Nanti saya akan bagi juga videonya kalau ada. Yang ini kita boleh baca dulu ya. Dalam bahasa Arab. Dan bawah erti dia. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doanya dalam bahasa Arab. Kita pun selalu dengar dan selalu baca juga kan. Jadi lepas doa kita mintalah dengan Allah Ta'ala apa saja yang kita niatkan, yang benda baik. Apa artinya? Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini pemimpin dan juga cahaya kepada kami. Sebagai petunjuk kepada kami dan juga rahmat kepada kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa daripada Al-Quran dan ajarkanlah kepada kami apa yang kami masih jahil daripada Al-Quran. Rezekikanlah kepada kami untuk membaca Al-Quran setiap pagi dan setiap malam. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah kepada kami, wahai Tuhan sekalian alam. Maksudnya di sini kita memintalah rahmat daripada Allah supaya daripada kita lupa, lalai, leka dengan baca Al-Quran, kita boleh rasa hilang segala. Kalau ada masalah pun jadi hilang. Stres, tekanan boleh jadi hilang. Kita minta dengan Allah supaya memudahkan urusan kita dengan membaca Quran setiap pagi, setiap malam. Jangan sampai tak ada baca Al-Quran walaupun sehari. Mesti ada baca Al-Quran. Begitulah. Sebab ingat banyak kali yang saya beritahu, Al-Quran ini adalah syafaat kubra. Syafaat yang boleh membantu kita ketika di akhirat kelak. Bukan orang lain, bukan mak ayah kita, cikgu kita, Al-Quran. Okey, yang kedua, Nabi Muhammad.
Okey, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasan, ini dia. Tugasan murid, ada dua arahan saya di sini. Salin nota di dalam buku tulis amalan lazim. Yang kedua, tulis dengan cantik dan kemas. Mana dia? Ini dia. Okey, jadi anak-anak boleh tulis hari, boleh tulis tarikh, tu tajuk dia. Kemudian boleh buat dua lah. Kenapa saya buat dua perbezaan? Sebab yang atas tu awak nampak kan tulisan warna merah tu. Okey, yang pertama adalah adab ketika membaca Al-Quran. Ada 7 adab ketika membaca Al-Quran. Okey, saya dah ringkaskan untuk awak senang mengingat, menghafal macam mana setiap ejaannya itu. Okey. Yang kedua pula, yang satu warna oranye bawah, itu adalah adab selepas membaca Al-Quran. Satu saja, berdoa setelah selesai membaca Al-Quran. Kita baru baca tadi. Okey anak-anak, itu saja tugasan awak untuk hari ini. Senang saja, tulis dengan kemas dan cantik ya. Semoga kita berjumpa lagi di hari lain dan masa yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum.